أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat kali ini Allah Ta'ala menceritakan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman AS, dan mereka mengikut apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan. Maknanya apa yang mengikuti kitab-kitab sihir yang datang daripada syaitan-syaitan yang menceritakan berita-berita bohong terhadap Nabi Sulaiman, yang kononnya Nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir. Berlaku pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, yakni tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Para mufassirin berlainan pendapat tentang maksud dengan dua malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka itu betul-betul malaikat, dan ada yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat, dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Jadi banyak pandangan tentang dua malaikat itu di negeri Babil, iaitu di Babylon, di Iraq, iaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua-dua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dengan isterinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu,
tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi ayatnya agak panjang sikit, ya. Jadi ada beberapa segmen lah yang kita boleh bahagikan. Yang pertama iaitu berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Menurut pandangan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, menceritakan bahawa Nabi Sulaiman ini dituduh, ya, oleh orang-orang Yahudi bahawa dia ini telah menyimpan, ya, buku-buku ahli sihir yang dikirakan sesat di zaman itu, ya. Jadi Nabi Sulaiman ni pergi rampas ahli-ahli sihir, ya, sebabkan Nabi Sulaiman ni kan dia hidup selepas daripada zaman Nabi Musa, kan, ya. Harun, Musa, Daud, Sulaiman, ya. Kalau ikutkan Nabi Musa ni, Nabi Sulaiman ni ke bawah daripada Nabi Musa. Maknanya ilmu sihir ini rancak berkembangnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman tu beberapa lapis daripada Nabi Musa. Maknanya saki-baki ahli-ahli sihir ataupun pertambahan bilangan ahli sihir ni memang ramai. Jadi sebagai seorang raja, maka Nabi Sulaiman dia merampas ke semua buku-buku sihir ini, ya, lalu disimpan di bawah kerusinya, ya. Mana kira secure lah, bawah kursi tu tak ada orang boleh ambil lah, ya. Maka orang Yahudi menuduh bahawa Nabi Sulaiman bukan dia rampas semata-mata, tapi dia pun baca, dia belajar, dia gunakan ilmu itu supaya boleh dikontrolkan semua manusia, boleh dikawal ke semua binatang, boleh dikawal semua jin-jin. Jadi ini tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nak ceritanya jahatnya Yahudi ini sampai sanggup menuduh Nabi Allah itu menggunakan sihir. Jadi Allah menjawab, Nabi Sulaiman bukan guna sihir. Nabi Sulaiman ni, kata Allah, aku kurniakan dia mukjizat yang boleh mengarahkan binatang, yang boleh mengarahkan jin untuk menyelam ke dalam laut mengambil mutiara. Dia menyuruh jin untuk membina bangunan-bangunan. Kesemuanya itu adalah mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman. Ditundukkan semua makhluk kepada perintahnya dengan izin Allah Ta'ala, ya. Tapi Yahudinya punya jahat, dia mencemarkan Nabi Sulaiman itu dengan tuduhan dia ni guna sihir. Kalau dalam riwayat Israiliyat, mana riwayat orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, ada macam-macam ceritalah, ya. Ada cerita yang berkaitan dengan cerita ini, iaitu satu ketika Nabi Sulaiman masuk bilik air, dia tanggalkan cincinnya, ya. Dituduh oleh orang-orang Israiliyat, orang-orang Bani Israel ni, orang Yahudi ni, bahawa sebenarnya yang berkuasa, yang menyebabkan Nabi Sulaiman boleh berkuasa mengarahkan semua tadi kerana cincinnya itu, ya. Jadi satu hari Nabi Sulaiman masuk bilik air, dia buka cincin, dia bagi isteri dia pegang. Maka kemudian iblis ni menyamar jadi Nabi Sulaiman. Dia kata, mana cincin saya tadi, ya. Maka dia ambil, bini dia tengok tak perasan, dia serahlah, rupanya yang tu iblis, ya. Dia ambil cincin tu, dia pakai. Maka dengan dia pakai cincin tu lah dia mengarahkan, ya, semua makhluk-makhluk ni ikut perintah dia, ya. Itu pun satu cerita riwayat, ya. Dalam kitab tafsir ada ceritalah, ya. Jadi banyak versi cerita yang dituduhkan oleh orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Pokok dia menuduh Nabi Sulaiman gunakan sihir, ya. Jadi kita kena berpegang kepada asas akidah kita bahawa Nabi Sulaiman yang boleh menundukkan segala makhluk tadi bukan dengan sihir, tetapi dengan kehendak Allah melalui mukjizat, ya, yang dikurniakan Allah kepadanya.
Tak ada langsung kaitan dengan cincin kau, dengan apa kau, tak ada. Ya. Kesemua itu adalah kelebihan dari Allah, ya, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di sini juga Allah Taala menyatakan bahawa, ya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nassa as-sihr, ya. Bahawa ilmu sihir ni lah ilmu yang boleh membawa kepada kekufuran. Bagi setengah pandangan ulama, belajar sihir boleh, mengamalkannya haram. Ya. Belajar boleh. Contohnya lah sebagai perawat, ya, perawatan Islam contohnya, dia nak belajar ilmu sihir ni, nak tahu rahsia apa bahan yang diguna, macam mana pematah sihirnya, ya, apa yang bahan boleh mentawarkan kesan sihir itu, belajar untuk itu boleh, ya. Tetapi praktis ilmu itu ikut dia punya aturan cara tu haram hukumnya, boleh membawa kepada kufur, ya. Tetapi pandangan yang lebih selamat, tak payahlah, ya. Sebab kita ni bila dah belajar mesti nak testing, kan, ya. Macam kita lah belajar ilmu qabal, tapi tak ada orang nikam kita, mana tahu kawasan tak ilmu qabal tu, mesti suruh orang test ni, cuba test sikit, cuba kau tikam dan pakai sudu dulu. Pakai sudu apa barang kan. Pakai garpu lah, garpu apalah sangat, pakai pisau lah kan. Tahu dia kan, contohlah. Jadi mana kita ada ilmu sesuatu mesti nak testing. Bila nak testing tu kita dah jadi amal, jadi kufur. Faham tak? Jadi ilmu sihir ni apa? Ya. Jadi yang pertama kena pegang bahawa kita ambil cara selamat lah, hindarilah. Kita ni bukan perawat, bukan apa. Kalau ada orang nak bagi ilmu-ilmu yang macam ni, tolak awal-awal lah, ya. Hindarkanlah sebab akan membawa kepada murtad, ya. Boleh bawa kepada murtad, terkeluar Islam. Bukan saja kufur, dia membawa kepada, boleh tergelincir akidahnya, boleh menjadi murtad, ya. Baik, itu hukum. Kemudian ilmu sihir tu apa? Ilmu sihir ni adalah suatu gabungan bahan jasad dan bahan tenaga, ya, yang kita tidak mengetahui rahsianya, melainkan kebiasaannya makhluk yang hidup di alam gaib saja yang tahu, ya. Bahan sesuatu itu dia ada nilaian jasad, ada nilaian tenaga, ya. Contohnya lah, kalau kita kata contohnya apa ni, miang robong, ya. Miang robong itu bagi kita orang-orang biasa fahamlah, ya. Miang robong tu kalau kono kat tangan, kono kat baju, gatal kan. Setakat tu jelah. Atas sifat dia tu yang tajam, halus-halus, kocik-kocik tu, kok kono kat baju, kono kat kulit, menggaru sok kan, gatal. Itu nilaian jasad. Faham tak? Nilaian jasad. Sebenarnya pada robong tu pula ada nilaian tenaga dia. Nilaian tenaga ni yang kita tak tahu. Kunci yang nak bukakan tenaga dia tu kita tak tahu, melainkan makhluk yang di alam gaib saja yang tahu. Faham tak? Ya. Contoh saya kata di sana, macam bateri lah, bateri. Saya contohkan bateri. Bateri yang double A tu, kan? Ya. Bateri yang double A tu pada pandangan kita, secara jasadnya kita boleh buat apa? Boleh apa? Boleh baling cicak lah. Baling cicak kau, baling kucing kau, baling anjing kau, kan? Tetapi orang yang ada ilmu boleh faham bateri ni kok dibubuh ke torchlight, pasang, tekan, menyala lampu. Faham tak? Jadi pasang ke torchlight, tekan, menyala lampu tu kita guna apa? Tenaga dia. Faham tak? Mana bagi orang yang faham, dia boleh gunakan bateri yang koreh tu
Ya, digunakan tenaga dia, bukan guna jasad dia tu. Faham saya cakap ni tak? Mana kalau kita ni jakun lah, orang jakun bagi bateri tu. Contoh nak buat ni, buat pelangkung anjing kau kan. Macam tu lah kan. Tapi bila kita ni, yalah kau rompokan dengan, adalah ilmu sikit. Ini, pasang kat sini, masuk sini. Masuk. Tutup. Cuba tekan. Oi, menyalur lah. Nampak? Kan jakun sakai dia tu kan. Tekan tu langsung boleh nyalur. Betul tak? Mana bagi orang yang faham tenaga yang ada dalam bateri tu, maka dia akan menggunakan untuk nyalurkan lampu. Faham tak? Boleh faham tak cakap ni? Jadi macam itulah sebenarnya pada semua benda, semua alat, semua bahan, ya, ada nilai jasad, ada nilai tenaga dia, ya. Mungkin bermain sekolah sini. Ya. Ya, jadi di ilmu sihir ni, apa tadi? Saya ulang balik, ilmu sihir ni adalah apa? Suatu ilmu yang diketahui oleh makhluk-makhluk gaib terhadap nilai penggunaan tenaga sesuatu bahan. Boleh tak? Ya, kita ni orang awam hanya tahu nilai jasad. Ya, nilai jasad sesuatu bahan. Ya, kalau kita masak tu, kenapa nak bubuh contohnya asam limau? Kenapa nak kena bubuh asam jawa? Kenapa nak dibubuhkan garam? Ya, kenapa nak dibubuhkan garam kasar? Itu kan sekadar mengetahui penggunaan jasad saja, betul? Nampak tak? Tetapi bagi contohnya dalam ilmu perubatan Islam, dia bukan saja mengetahui nilai jasad, tetapi dia tahu nilai tenaga. Nak buat pagar rumah ni, saya perlukan garam kasar dengan lada hitam. Dalam kepala kita, ustaz ni nak masak ke apa ni? Betul tak? Ustaz nak masak apa ni, lada hitam dengan garam kasar ni? Bukan nak masak dah, nak pagar rumah ni. Oh, kena pakai garam besar ke? Garam kasar dengan lada hitam biji tu. Ayolah. Oh, saya ingatkan nak masak. Jadi, bila dibuat perawatan memagar rumah tadi, dengan menggunakan garam kasar dan lada hitam tu, kita guna jasad ke guna tenaga? Tenaga. Kita pakai nilai tenaga garam kasar tu dan nilai tenaga lada hitam tu. Faham tak? Masa tu kita ruqyahkan dulu, kita bacakan. Ya. Bukan ambil tu gagal-gagal tabur ya, tak. Dia kena ruqyahkan dulu, pasal dengan bacaan ruqyah tu seolah kita charge dulu bahan tu, barulah kita buat taburkan keliling rumah. Nampak? Faham tak saya masukkan ni? Jadi nak ceritanya, ilmu sihir ini ialah suatu ilmu yang orang yang mempelajarinya, yang berdamping dengan makhluk halus sama jin, iblis lah, iblis, syaitan, jin ni, dialah yang mendedahkan rahsia nilai tenaga bagi sesuatu bahan. Faham tak? Sebab tu banyak yang digunakan bahan-bahan kotor, bahan-bahan biso kan. Nak buat ni, kau nak kombongkan orang tu, nak kasi muntah darah, kau kena pakai paku karat contohnya. Kau kena masukkan pisau belit. Kau kena masukkan tadilah miang gobong. Kau kena masukkan sikit biso kalau jengking. Contohlah kan. Kalau ikutkan atas nilai jasadnya, tak ada apa pun. Kan? Paling kuat kau apa jadi gatal lah kan. Jadi miang. Ni sampai bila tokono benda tu, orang boleh jadi muntah darah, boleh sampai tak sadar diri, boleh sampai dengan takdir ajal, boleh bawa maut lah. Jadi yang tetaplah yang memberi kesan tu Allah yang mengizinkan. Tetapi nak ceritanya, bagi mereka yang mempelajari ilmu sihir, dia tahu nilai tenaga bahan tu,
Ya, sampai boleh memberi dengan izin Allah, boleh memberikan kosan sampai tahap apa? Faham? Ikutkan bagi orang yang faham tentang nilai tenaga jasad ni, nilai tenaga bahan tu, dia boleh gunakan untuk kebaikan. Contohnya ilmu perubatan homeopati. Sebenarnya ilmu perubatan homeopati ni ialah ilmu berkaitan tenaga bahan. Tuan-tuan biasa tak pergi jumpa doktor homeopati? Biasa? Ya, apa yang dia bagi? Biji gula-gula tu kan? Pergi kat dok, sakit kepala ko, asma ko, sakit perut ko, pokok dia bagi sama je biji gula-gula putih tu. Masuk dalam mulut 3-4 biji, kita icap, sedap je. Apa ni ubat homeopati ni. Ya, kalau ni gaya ni 3 botol 1 hari lagi. Kan? Tapi yang dititikkan tu, yang nak disiapkan tu, dia akan ada air tu. Dia titik-titik 10 titik kan. Air itulah sebenarnya diekstrak daripada nilai tenaga bunga congkeh ke, bunga matahari ke, adalah bahan-bahan bunga yang tertentu ya. Itu namanya homeopati. Ya. Kalau ikut dulu saya belajar dengar-dengar lah, saya selalu ambil dengan doktor apa nama tu? Lupa lah, Kat Parojaya tu kan. Ya, Dr. Hanafi nama tu ya. Selalu dari polis tu ada cerita lah macam-macam. Dia kata dia nak dapatkan kesempurnaan bahan ni, kita nak keluarkan dia punya partikel tu dengan Asma'ul Husna. Baca Asma'ul Husna 99 kali, baru partikel tu pecah, tenaga tu baru dapat, baru berkosan dengan izin Allah lebih lagi. Macam itulah maknanya kan. Benda air dalam botol homeopati tu semua air jernih ya, tapi sebenarnya diambil daripada sumber bahan-bahan daripada pokok bunga ni ya. Macam minyak cak kapak tu kan, dipanggil daripada kampa kan, camphor dah pokok apa camphor. Sebenarnya dia kata itu dahsyat tu. Minyak cak kapak tu sebenarnya sampai tahap jin boleh lari lah sebenarnya. Tapi kita hanya faham buat ubek pening kepala je. Siapa-siapa hilang pening kepala kan. Sesama siapa gitu hilang sesama. Setakat tu je. Tapi sebenarnya dia kata lebih daripada tu. Sebab camphor ni bahan tenaga dia tinggi. Sebab tu negara China ni akan cari mana negara yang ada pokok camphor ni, dia akan cari, dia akan. Sebab tu ubek-ubek kan, ubek Cina kan banyak kita tengok yang lipeh koring lah kan, cengkadak lah apa kan, semua kan. Sebenarnya bukanlah pada cengkadak itu. Dia ambil sampai ke tahap apa? Nilai tenaga tu. Sebab tu kan dia kena masakkan kan, macam kita ubek kayu lah. Ya, yang kita masakkan apa tu, itu sebenarnya nak ambilkan nilai tenaga tu. Jadi sebab tu ilmu sihir ni dia yang membuka rahsia tenaga bahan tu, makhluk yang ada di alam gaib lah, yang dia boleh tahu ni apa. Ini campur ini boleh muntah darah, ni campur ni boleh jadi busung, ni campur ni nampak macam mana. Itu sebenarnya ya. Jadi sebab itu kita orang Islam ni tidak digalakkan ya untuk belajar ilmu tu, sebab kita akan cenderung menggunakan kepada kejahatan ya. Asal kita dongki sikit je, campurlah ni beri buat bubur je, tapi makan orang tu kombong perut, muntah darah 3 hari semua meninggal kan. Pasal kita bukan pakai bubur tu. Dalam tu yang lada hitam tenaga, yang garam kasar, yang bubuh tenaga ya, yang apa lada putih ko balak. Kita bukan pakai jasad dia, kita pakai tenaga dia tu. Itu dia sebenarnya ilmu sihir ni ya. Tapi biasanya asalnya benda yang kotor lah ya. Kerana kalau jin-jin ni suka kan pakai tenaga bahan kotor, bahan beracun, bahan bisau. Itu yang dia selalu pakai ya. Dari sebab disebutkan ya, Sulaiman tidak kafir, tidak memiliki sihir, tetapi hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajar sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Kira-kiranya sejarah sihir ni bermula daripada Iraq lah. Babil tu mana? Babylon, negara Babylon, iaitu di Iraq ya. Kira permulaan
terdedahnya ilmu sihirnya di situlah. Ya, ini pun ada dalam kitab tafsir, cerita dalam kitab Israiliyat itu ya. Riwayat Israiliyat. Kalau saya baca nota kaki tadi sampai ada 2 atau 3 pendapat. Ya, nak uraikan tu jadi banyaklah. Jadi saya ambil satu riwayat saja. Ini cerita Israiliyat ni tuan-tuan dengar sajalah, jangan pergi buat cerita kat luar, ya. Sebab riwayat Bani Israel yang tak berapa nak masuk akal ni sebenarnya tak boleh dikongsi-kongsikan. Ni sekarang untuk memberitahu sekadar ilmu saja, untuk tahu saja, bukan untuk jadi ilmu untuk disampaikan, tahu? Ya, faham tak ni? Jadi dikatakan di zaman suatu ketika lah ya, di zaman Babylon ni ada 2 malaikat namanya Harut dan Marut. Jadi dia dah lama jadi malaikat dah. Dia memang asal malaikat lah kan. Jadi dia tengok manusia ni, oi teruk benar lah manusia ni. Ya dah bunuh orang lah, baik itu baik inilah. Jadi pasal dia dah jadi malaikat lama, dia pun kira banyak mengetahui hal-hal alam tenaga tadilah. Tahu tak? Sebab dia kan makhluk gaib kan. Jadi alam tenaga ni dia tahu. Ini campur ni jadi apa, ni campur jadi apa. Jadi dia minta pada Allah, ya Allah Tuanku, berilah kami berdua ni jadi manusia, nak betulan balik manusia ni yang dah rusak ni, dah teruk benar. Ya. Lalu dia pun minta begitu, Allah kabulkan. Jadi dia menjelmalah menjadi manusia. Jadi bila dah jadi manusia, ada hawa nafsu lah apa semua bagai. Ini saya ringkaskan cerita ni ya. Lalu tergodalah mereka dengan seorang perempuan yang cantik. Dah jadi manusia kan? Kalau asal malaikat tu tak ada nafsu dah, tapi bila dah jadi manusia adalah segala nafsu tu, ya. Jadi perempuan ni tahu rahsia mereka berdua ni adalah dulu malaikat. Jadi dia minta, kalau engkau nak bersama dengan aku, kau kena ajarkan ilmu-ilmu alam gaib ni. Jadi pasal dia dah tak dapat kontrol lah akal itu, lalu dia buka lah rahsia ya tentang alam gaib ni, tentang yang dipanggil ilmu sihir lah, ilmu bahan tadi, ilmu bahan tenaga. Jadi dia ceritakan sehingga perempuan tu belajar dan beramal sampai boleh terbang lah, menggunakan ilmu sihir tu ya. Start daripada itulah yang ilmu ni bocor lah, ya, bocor kepada orang lain. Itu permulaan sejarah ilmu sihir tu. Dikatakan dalam kitab cerita Israiliyat, mana Bani Israel, inilah dia Harut dan Marut yang asalnya malaikat minta jadi manusia, maka dia tak dapat dah tahan diri dia buka rahsia ni. Jadi orang ambil guna cara salah lah. Tapi dia kata sebelum dia nak ajar tu, kata ya, dia kata apa malaikat ni kata, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami adalah cubaan bagi kamu, sebab itu janganlah kamu kafir. Jadi ilmu yang aku ajar ni, mana seolah kalau dibuat dengan cara yang baik boleh jadi baik, ya. Tapi kalau kamu buat yang salah, ya, jadi salah, maka janganlah kamu jadi kafir dengan sebab ilmu ni. Nampak? Ya. Jadi itu malaikat ni sebelum dia buka rahsia cerita tu, dia bagi nasihat ya, bahawa ilmu ni bukan sembarangan ya. Maka kalau kamu belajar, jangan kamu jadi kafir dengan sebab ilmu ni ya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu dapat menceraikan antara suami dan isteri. Jadi asas kepada ilmu sihir, punca utama adalah menceraikan laki bini. Itu kemuncak tertinggi ilmu sihir, menceraikan laki bini. Ya. Kira-kira kalau alam setan ni, alam iblis jin ni, kalau ada hari anugerah Oscar kan, macam putih lah Oscar kan, mana anugerah tertinggi lah menceraikan laki bini. Ya. Anugerah kecemerlangan pada tahun ini menceraikan 10 laki bini. Dia persilakan Al-Hamud Al-Buntal, silakan, contohlah kan, jin itulah nama. Dapatlah dia anugerah 10 laki bini dia ceraikan. Nak ceritanya anugerah paling tinggi. Ya. Sebab dengan menceraikan laki bini ni habis runtuh semua institusi keluarga, anak hilang panduan, ya. Suami dah hilang sumber rezeki, sumber pahala. Isteri pun sama juga, hilang sumber pahala. Ya, sebab
institusi rumah tangga ni topik yang pahala bergando macam itulah. Faham tak? Sebab tu memang target dia mesti coraikan, pecah belahkan rumah orang. Ya, bayangkan seorang isteri selama mana bertitlekan isteri, dia masak nasi bergando 70 kali gando. Ya, kalau masa dia bujang tu masak nasi dapat 1 pahala lah, atau kali 10 lah. Ya, 10 pahala je. Masa dia bujang dulu. Bila dia jadi suami isteri, dia masak nasi yang sama 70 kali gando. Masa dia bujang, dia sapu sampah dapat 10 pahala. Dia sapu rumah suami, sampah tu 70 kali gando. Bayangkan. Dipek kain, basuh baju, semua digandokan. Suami pun sama juga. Masa dia bujang tu kerja dapatlah 10 pahala. Ya. Tapi bila dia dah kahwin jadi 70 kali gando. Semayang 70 kali gando. Nampak tak? Jadi setan ngasut yang jahat. Setan ngasut yang jahat. Paling kuat dapat 1 dosa je. Orang tu bawa balik cakui bagi bini makan, anak makan, dah 70 kali gando. Mana dia nak ngadapkan 70 kali, nak bersaing dengan pahala cakui itu saja, oi, latih dah. Faham tak? Sebab tu bila dia pecahkan rumah tangga, jalan untuk dosa-dosa lain tu lebih senang. Dan dia dah mengurangkan pahala orang. Nampak tak? Tu bunyi masuk tu kan? Belum masuk kan? Banyak situ pun lagi ni. Ya. Tapi tak apalah, ya. Kita tengok sampai situ dulu, saya akan sambung lagi. Memang banyak cerita sihir ni, kalau bagi full 1 jam pun tak cukup. Ya. Banyak benda yang saya nak ingatkan, nak ajarkan kepada tuan-tuan. Ya, tapi tak apa, kita berhenti setakat cerita Harut dan Marut. Yang bawa ilmu tadi dia dah pesan, ilmu ni bahaya. Jangan kamu salah guna boleh jadi kafir murtad. Ya. Tapi orang belajar memang itulah digunakan untuk menceraikan laki bini. Ya. Ya. Wallahu alam. Saya tandukkan situlah. Jadi tolong ingatkan ayat yang sama baru setengah ya. Sampai tu saya kira ayat ni fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Ya, tu nak sambung separuh lagi tu dah 2 jam lagi tu. Ya. Memang tajuk ni memang saya pun memang ialah bidang perubatan Islam kan. Jadi memang benda ni sangat penting. Ya, kalau saya tak cerita tadi tak apa lah. Ya, jadi kena cerita. Insya-Allah ada masa kita lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma rzuqna imanan kamil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد.